Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Akhirnya selepas sekian lama berdebat dan sebagainya, Parlimen telah meluluskan pindaan akta untuk kewarganegaraan pada sesi kali ini. Dan ini yang perlu anda tahu sebenarnya. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada sidang parlimen kali ini, kita semua perhatikan ada dua perkara yang menjadi perhatian ramai. Yang pertama, of course lah, pembentangan bajet yang bakal berlangsung petang ini. Dan yang kedua ialah perbahasan dan juga pindaan berkenaan dengan akta kewarganegaraan. Di mana benda ini memang dah menjadi perbahasan sekian lama lah oleh ahli parlimen, bukan ahli parlimen, oleh pemerhati politik, oleh Saitru dan ramai lagi. Dan rata-ratanya meminta agar kerajaan memperketatkan akta ini. Dan akhirnya selepas berbahas sekian lama, akta ini telah diluluskan pindaannya. Cumanya perbahasan kali ini mencatatkan sejarah apabila jarang-jarang kalilah kan, dua orang menteri turut sama melibatkan diri dalam perbahasan berkenaan dengan pindaan akta ini. Sehingga mengundang satu persoalan. Benda ini boleh dilakukan? Tak ke bercanggah dengan perlembagaan lah, bercanggah dengan peraturan mesyuarat dan sebagainya? Untuk menjawab soalan ini, kita dengarkan penjelasan daripada Timbalan Speaker Dewan Rakyat iaitu Datuk Ramli Mat Nor. Jemput tuntun. Saya akan bacakan sebahagian dulu dan masa diberi adalah 5 minit walau bagaimanapun ditentukan oleh yang pengerusi yang mengerusikan majlis. Ya. Senarai tersebut adalah sebagai sebegini. Dimulakan pembuka tirai oleh Yang Berhormat Segambut, walaupun Yang Berhormat Segambut adalah frontbencher, tapi ia berucap sebagai Yang Berhormat Segambut. Ya. Bahasan Tuan Yang di-Pertua nak bertanya saja. Saya menghormati hak Segambut. Cuma mungkin sedikit penjelasan. Jarang berlaku ahli kabinet mengasingkan dirinya sebagai ahli parlimen untuk berucap. Saya tak kata tak boleh. Saya cuma nak minta penjelasan daripada Yang di-Pertua. Yang Berhormat Indra Pakota, saya pun mula-mulanya agak skeptikal. Tapi saya went through 100 peraturan ini. Tidak ada satu peraturan pun yang menghalang. Oleh dan sedemikian, memkuatkuasakan peraturan 43, 99, 99A, saya dengan ini membenarkan. Jika ada apa-apa yang hendak dipinda, itu jawatankuasa boleh dibajukanlah ya. Okey, sedemikian saya mempersilakan pembuka tirai Yang Berhormat Segambut. Di sini saya setuju dengan Datuk Ramli, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak ada satu pun klausa dalam perlembagaan ataupun peraturan mesyuarat yang menyatakan bahawa para frontbencher, menteri dan sebagainya tidak boleh melibatkan diri dalam perbahasan kerana mereka ini menteri. Kerana mereka juga merupakan ahli parlimen. Cumanya benda ini jarang-jarang terjadi. Dah ada presiden lah kira lepas ni kan. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Yang penting tuan-tuan sekalian ialah kita nak tahu berkenaan dengan pindaan akta kewarganegaraan ini dan adakah patut kita bersetuju ataupun tidak. Kena ingat pindaan ini diluluskan dengan undian 206 ahli parlimen bersetuju. Termasuklah ahli-ahli parlimen PN kalau ikutkan. Cuma seorang saja tak setuju dan ada 14 orang yang tidak hadir, termasuklah YB Wan Ahmad Faisal yang sedang digantung. Jadinya, kalaulah akta seperti ini dapat sampai 200 lebih orang bersetuju, maka sepatutnya akta ini baguslah kan? Jom kita ceraikan pindaan ini satu persatu. Yang pertama, akta ini memperuntukkan hak sama kepada kanak-kanak yang lahir di luar persekutuan dengan ibunya pada masa kanak itu seorang warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang berbanding hanya jika bapanya seorang warga negara. Maksudnya macam ni, kalau dulu bapa orang Malaysia, mak orang luar, kan? Lahir anak tu of course kuat kuasa undang-undang warga Malaysia. Tapi kalau bapa orang luar, mak orang Malaysia, anak tu kena daftar. Dia tak automatik. Jadi dengan pilihan ini, dia dah jadi sama. Kalau bapa warga negara atau mak warga negara, tak kisah. Dua-duanya anak kalau lahir automatik jadi warga negara. Kuat kuasa undang-undang. Memberikan keadilan kepada ibu warga Malaysia pula selepas ini insyaAllah. Yang keduanya, seseorang kanak-kanak yang lahir di persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya pada masa kelahiran itu bermastautin secara tetap di persekutuan tidak lagi layak untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Maksudnya, katakanlah ada satu pasangan warga Indonesia
Bapa dia pemegang PR, mak dia tak pemegang PR dekat Malaysia ini, anak dia lahir dekat Gombak. Selepas ini, anak itu kalau dulunya automatik dapat warga negara, sekarang tidak lagi. Anak yang lahir itu perlu melalui proses pendaftaran, barulah layak untuk dapat kewarganegaraan tertakluk kepada kelulusan. Normal automatik untuk berikan warga negara kepada anak orang PR. Yang kedua. Yang ketiga, kanak-kanak lahir di luar persekutuan hendaklah didaftarkan dalam masa 1 tahun selepas kelahiran atau dalam apa-apa tempoh yang lebih lanjut sebagaimana yang dibenarkan oleh kerajaan persekutuan atau konsulat persekutuan. Yang ini straightforward, saya tak payah nak ulas lebih-lebih. Yang keempat, dengan syarat tambahan untuk mempunyai pengetahuan mencukupi dalam bahasa Melayu kepada mana-mana wanita bersuami yang membuat permohonan kewarganegaraan melalui pendaftaran. Bermaksudnya, perempuan orang China, kahwin orang tempatan, warga China tu lepas kahwin sekian lama nak pohon kewarganegaraan. At least dia kena tahu basic bahasa Melayu. Yang ini saya sokong 100%. Kelima, pindah had umur daripada memohon kewarganegaraan melalui pendaftaran daripada 21 ke 18 tahun selaras usia mengundi negara ini dan takrif kanak-kanak seperti diperuntukkan Akta Umur Dewasa 1971. Yang ini tak boleh elak lah. Bila kita dah menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun, maka kalau nak daftar budak-budak ni pun, of course, kena turunkanlah pada umur 18 tahun. Jadi, benda ni tak boleh buat apalah kan? Yang keenam, mengkehendaki individu 18 tahun ke bawah yang memperoleh kewarganegaraan melalui pendaftaran untuk mengangkat sumpah. Yang ini straightforward. Mana-mana individu yang berumur 18 tahun ke bawah memperoleh kewarganegaraan kena angkat sumpah. Ini tak boleh buat apalah, straightforward. Yang ketujuh, kerajaan boleh melucutkan kewarganegaraan mana-mana perempuan warga asing bersuami yang memperoleh kerakyatan jika perkahwinan dibubarkan dalam tempoh 2 tahun sejak menerima kewarganegaraan. Contohnya, wanita warga China kahwin dengan orang Malaysia. Lepas 5 tahun kahwin, dia pun kewarganegaraan pada tahun 2024. Dapat kewarganegaraan. Sekiranya kalau mereka bercerai, tak sampai tahun 2026, 2025 dah cerai dan sebagainya, maka kerajaan boleh melucutkan kerakyatan wanita China itu. Kerana apa? Kerana kerajaan tak nak wanita-wanita ini menggunakan rakyat Malaysia, kahwin dengan rakyat Malaysia semata-mata untuk mendapatkan kerakyatan, lepas tu belah macam itu saja. Yang ini saya setuju, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ke-8, kanak-kanak baru lahir yang dijumpai dan ditinggalkan tanpa perlindungan di mana-mana tempat hendaklah dianggap sehingga dibuktikan sebaliknya telah lahir di tempat itu dan ibunya ialah seorang warga negara. Yang ini memang merupakan satu perkara yang dibahaskan oleh ramai pihak, termasuklah MP-MP Perikatan Nasional terutamanya PAS sebelum ini. Iaitulah untuk membela nasib bayi yang orang kata apa ditinggalkan dekat tepi longkang ke, dekat tepi masjid ke, tepi surau dan sebagainya kan. Di mana mereka ini tak tahu asal-usul macam mana. Mak bapak dia orang apa dan sebagainya kan. Jadi sebelum ini proses untuk mendaftarkan budak-budak ini susah. Mereka ini pastinya akan tidak terbela. Sedangkan mereka ini adalah mangsa keadaan sebenarnya. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas ini, bayi-bayi yang ditinggalkan, yang dibuang ini tanpa perlindungan dan sebagainya, dianggap sama ada mak bapak je orang Malaysia dan dianggap lahir dekat Malaysia. Maka dia akan diproses sebagai warga negara. Satu pembelaan buat kanak-kanak ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ke-9, kerajaan persekutuan untuk menahan pendaftaran akuan pelepasan kewarganegaraan mana-mana orang jika pelepasan itu memudaratkan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian dalam persekutuan, ketenteraman awam atau kepentingan awam. Contohlah kan, si lelaki itu kahwin dengan warga China, tengok-tengok warga China tu spy besar punya kan, dan dikhawatiri dia akan mendatangkan kemudaratan kepada negara kita ini. Maka kerajaan berhak untuk tahan pendaftaran dia. Straightforward as that. Jadi tuan-tuan dan sekalian, adakah saya setuju dengan pindahan ini? Bagi saya, majoriti daripada apa yang dipindahkan itu memang saya sangat-sangat bersetuju dan saya rasa boleh dilaksanakan. Dan saya hendak mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan dan juga Kabinet Malaysia kerana telah mengemukakan cadangan pindahan yang bagi saya adalah adil, bagus dan juga memang bersesuaian. Apatah lagi sekarang ini timbul banyak keraguan dan juga kebimbangan berkenaan dengan lambakan warga-warga China yang masuk ke Malaysia ini, tuan-tuan sekalian, untuk jadi warga negara dan sebagainya. Dan secara asasnya, jikalau cadangan itu, pindahan ini tidak bagus, maka tak adalah sampai 206 orang ahli parlimen, termasuklah ahli-ahli parlimen pembangkang, menyokong dan juga meluluskan pindahan ini. Jadi bagi saya ini merupakan satu perbuatan yang bagus yang dilakukan oleh kerajaan dan saya haraplah
selepas ini banyak lagi keputusan-keputusan yang bagus yang menjamin nasib rakyat dibuat oleh kerajaan. Janganlah sibuk nak tarik subsidi lah, nak tambah cukai sebagainya kan. Patutnya kerajaan fokuskan kepada membela nasib rakyat seperti ini. Dan apa-apa pun basically-nya kita ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana pindahan ini diluluskan, dan bagi saya pindahan ini bagus, di mana betul kerajaan ini kerajaan anda. Anda boleh buat apa saja anda suka kan. Jadi gunakanlah benda itu untuk membawa negara ini ke arah kebaikan. Betul tak Saini Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.